Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 26 Disember 2021. Peralihan Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 bagi negeri Sabah memberi peluang masyarakat beragama Kristian meraihkan perayaan Krismas. Pastinya mereka memanfaatkan peluang tersebut selepas 2 tahun tidak dapat meraihkan perayaan berkenaan kerana mematuhi arahan pihak berkuasa selain perlu mematuhi prosedur operasi standard. Kunjungan kru RTM ke rumah keluarga Anthony Jubilee meraihkan Krismas pada tahun ini di Kampung Kolopis Penampang nyata gembira dapat menyambut Krismas bersama-sama keluarga dalam suasana sederhana bagi mengelak jangkitan COVID-19. Pada tahun ini bernasib baik kita ada peluang oleh kerana pasal SOP itu pun sudah dilonggarkan. Jadi walau bagaimanapun kita rayakan Krismas ini dengan sederhana lah, yang di mana kehadiran itu ditarahan kepada ahli-ahli keluarga saja. Kita memang berterima kasih dan bersyukurlah kepada pihak kerajaan kerana memberi kelonggaran untuk kita merayakan hari Krismas ini dan membenarkan untuk berkunjung ke rumah-rumah jiran ataupun saudara. Kita memang akur dengan keperluan SOP. Walaupun agak sederhana tetapi penuh bermakna. Gathering untuk family sahajalah sebab tidak dibenarkan untuk gather ramai-ramai. So memang gembiralah dapat jumpa dengan anak-anak yang di sini pun cuma anak-anak dan sebelah lelaki dan sebelah perempuan. So memang happy lah walaupun tidak semua yang datang. Sempena sambutan Krismas tahun ini, kerajaan menetapkan SOP tempoh setiap kunjungan tidak melebihi 3 jam dan perlu disanitasi sebelum menerima kunjungan tetamu seterusnya, menyediakan MySejahtera atau buku log kehadiran serta alat memeriksa suhu badan dan cecair pencuci tangan selain lengkap vaksin COVID-19. Ziarah menziarahi sudah menjadi kelaziman setiap menjelangnya perayaan, termasuklah perayaan Krismas, dan pada tahun ini dimanfaatkan oleh masyarakat beragama Kristian untuk meraihkan perayaan ini dengan ziarah menziarahi dengan keluarga yang terdekat walaupun dalam suasana yang terhad susulan pandemik COVID-19. Salih Cikri untuk Berita RTM. Di Tawau, sambutan Krismas turut terasa meskipun perlu mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Perayaan Krismas yang disambut setiap Disember ini sememangnya berperanan memelihara toleransi beragama, keharmonian budaya, persefahaman dan perpaduan antara kaum. Setiap perayaan yang diraihkan oleh penganut-penganut agama yang berbeza ini bukan saja ia hanya untuk penganut itu saja untuk meraihkan, tetapi seluruh rakyat Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, dan pada hari ini sesuai dengan hari Krismas dan merupakan cuti umum bagi negara Malaysia. Beliau yang juga wakil rakyat APAS berkata demikian kepada pemberita semasa menghadiri rumah terbuka Setiausaha Kerja Malaysian Relief Agency MRS Sabah, Alex Dennis di Kampung Kinabutan Kecil di Tawau. Kita dapat merayakan semula sambutan Krismas. Lepas 2 tahun kita tidak dapat merayakan walaupun kita dapat merayakan dengan SOP yang telah ditetapkan. Meskipun berada suasana sambutan perayaan Krismas, namun setiap pengunjung dan tuan rumah perlu terus mengutamakan langkah pencegahan COVID-19. Perkembangan semasa COVID-19, semalam Sabah merekodkan 127 kes jangkitan baharu, turun 41 kes berbanding sebelumnya. Tiada kes kematian dicatatkan, namun satu kluster tempat kerja baharu COVID-19 dikesan di Kota Kinabalu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Bahtera Kinabalu dicetuskan seorang anak kapal MV Orbit Petra. Ujian saringan lanjut melibatkan anak kapal lain mendapati 21 orang turut dijangkiti. Mengenai kes jangkitan, hanya 5 daerah mencatat kes 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Tuaran, Penampang, Ranau dan Tawau, manakala 13 daerah mencatatkan kes 1 angka dan 9 daerah lagi tidak mencatat kes baharu. Daripada keseluruhan kes, 124 pesakit dalam kategori 1 dan 2, tiada kes dalam kategori 3 dan 5, manakala 2 pesakit dalam kategori 4.
Sementara itu, seramai 264 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif kini 232,071 orang. Seramai 723 pesakit sedang menerima rawatan, manakala 32 pesakit daripadanya memerlukan penjagaan kritikal. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni, kebersamaan, berkasih sayang, bantu membantu dan hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan raikan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum. Ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamimon, lambang keluarga Malaysia. Abang kau ko bertemu ko Jumade keluarga Malaysia. Konsapatan. Mi Iso, Monoli Bamban, Paganakan, Malaysia. Majukan kita ni bersama keluarga Malaysia. Memotong sakawi, rendalom nu, kelapan nu Malaysia. Baik, berita pagi Sabah diteruskan dengan program Berkhatan Keluarga SMJ Pekan Putatan merupakan platform terbaik membantu ibu bapa yang kurang berkemampuan dalam melaksanakan tuntutan agama tersebut. Majlis Berkhatan secara beramai-ramai ini juga mampu memberi sokongan moral buat kanak-kanak yang mungkin mengalami rasa takut dan gugup. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Shah Helmi Yahya berkata usaha seperti ini amat baik dan wajar diteruskan setiap tahun khususnya semasa cuti sekolah. Katanya kerajaan juga sentiasa mengambil langkah-langkah terbaik demi meringankan beban rakyat. Datuk Shah Helmi yang juga Wakil Rakyat Tanjung Keramat berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam program Berkatan Sekeluarga SMJ di Putatan. Seramai 110 kanak-kanak menyertai program tersebut. Program Berkatan ini anjuran Jawatan Kuasa Kemasyarakatan dalam Bandar JKDB Pekan Putatan dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Perkips Daerah Penampang Putatan bersama PIBG SK Pekan Putatan. Masih mengenai penganjuran Berkhatan, ini pula anjuran UMNO dengan Pertubuhan Prihatin Bumi Putera Sabah bertempat di Dewan Kampung Petagas di Putatan. Bagaimana kita melakukan kebajikan kepada masyarakat setempat. Jadi bagi pihak UMNO sendiri kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pertubuhan Prihatin Daerah Putatan kerana memberikan banyak kerjasama. Kami bersama-sama cuba untuk membantu penduduk-penduduk Putatan yang sangat memerlukan. So kerjasama ni sebenarnya dah bermula lebih kurang 1 tahun yang lalu. Banyak membantu kami. Saya kira kalau macam tiada program ni saya akan bawa anak saya pergi klinik untuk bersunat. Tapi Alhamdulillah dapat jemputan untuk ikut ini program dan sebanyak sikit banyak membantulah. Baguslah beramai-ramai. Budak pun seronok, ada kawan. Seronoklah budak-budak ramai-ramai bersunat. Seramai 33 kanak-kanak berumur 9 hingga 12 tahun dalam kawasan Petagas menyertai program tersebut. Sedikit perkembangan sukan, penganjuran kejohanan sepak takraw terbuka mampu menjadi platform melahirkan jago-jago baharu Sabah yang boleh diketengahkan kelak. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata melaluinya juga tidak mustahil boleh mengembalikan kegemilangan negara menguasai sukan itu khususnya di peringkat antarabangsa.
Jadi mudah-mudahan dengan kejohanan Subhana ini, di samping kita dapat mencungkil bakat-bakat baru, ia juga dapat meningkatkan lagi kualiti dan dapat melahirkan pemain-pemain sepak takraw yang boleh kita ketengahkan dan menaikkan kembali sukan ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Apas berkata demikian kepada pemberita pada majlis perasmian pembukaan kejohanan sepak takraw Regu Lelaki Terbuka Sabah, anjuran Kelab Sepak Takraw Otai Kelabakan di Dewan Masyarakat Tawau. Sebanyak 32 pasukan menyertai kejohanan 2 hari itu yang turut disertai 2 pasukan dari Semenanjung yang disertai beberapa pemain kebangsaan, 3 pasukan dari Sarawak dan selebihnya dari Sabah. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia utamakan SOP, terutama di tempat awam, elak tempat sesak. Saya Muhammad Rizal Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.